Dan ada juga disebut, tadi Saudara Dipak ada tunjukkan, ada akaun yang dibuka, akaun di Israel. Saya nak tahu berapa jumlah duit yang ada dalam akaun di Israel tu. Di Israel, tadi saya ada tunjuk dengan saya tu lupa tadi ada. Banyak akaun. Muzammil Lidiamel, kerajaan perlu cari jalan dapatkan balik 100 bilion dari Najib Rosmah. Bankrupt dan rampas. Ini mungkin satu cadangan. Saya setuju dengan cadangan ini. Ya. Mereka harus dipaksa. Ya. Mereka harus dipaksa. Ya. Apa jua kekerasan secara undang-undang harus diambil. Ya. Sekiranya ini tidak berlaku, duit ini akan hilang. Hilang ke mana? Bukan kepada rakyat Malaysia. Hilang ke Kazakhstan. Ya. Jadi ini baru jawab. Sebenarnya kes Al-Tantuya ini mesti dibuka. Dan saya harap ia dapat dibuka kembali. Ya. Saya biar itu ke institusi kehakiman untuk membuat pendekatan kembali, mengimbas kembali kes ini. Ya. Sekiranya kes ini dibuka, saya pasti penjenayah yang bernama Rosmah Mansor yang pada malam itu telah memberi arahan kepada ADC Datuk Seri Najib, iaitu Datuk Musa, untuk mengambil tindakan membunuh Al-Tantuya akan mendapat padahnya. Rosmah Mansor pasti akan didapati bersalah. Okey, ya. Pasti ya? Pasti. Sebenarnya kalau Tuan Alif tahu, Abang Zaid tahu, sudah 10 tahun saya berjuang. Ya. Sampai saya pun hampir bankrupt pada suatu seketika. Ya. Saya berjuang untuk mendedahkan siapa sebenarnya Rosmah Mansor. Ya. Dan apa yang telah dia buat kepada Najib Razak, apa yang telah buat kepada keluarga Tun Razak, dan yang paling perit, apa yang telah terjadi kepada rakyat Malaysia kerana beliau seorang. 10 tahun. 10 tahun saya sudah berjuang. Dan Dipak ni mungkin ada menerima ancaman ugutan. Pelbagai. Ya, saya ada terbaca je. Untuk 7 tahun saya tak boleh keluar daripada Malaysia. Ya. Saya nak tanya last. Satu soalan daripada banyak-banyak duit 100 bilion itu, 50 bilion yang Saudara Dipak tadi minta untuk dikembalikan ke negara kita ni, dan ada juga disebut tadi Saudara Dipak ada tunjukkan, ada akaun yang dibuka, akaun di Israel. Saya nak tahu berapa jumlah duit yang ada dalam akaun di Israel tu. Di Israel tadi saya ada tunjuk dengan saya tu lupa tadi ada banyak akaun yang ada di Israel 5 bilion. 5 bilion ringgit. 5 bilion. Baik. Ini juga adalah satu soalan yang di DM kepada saya, nak tahu berapa jumlah. Okey? Baik. Mungkin Saudara Dipak, saya ingin mengenalkan siapa menantu Datuk Seri Najib dan Datin Rosmah kepada rakyat Malaysia. Ia penting untuk rakyat Malaysia tahu ke mana duit mereka akan pergi dan siapa akan menguasai duit rakyat Malaysia pada masa ini. Okey. Wah, sempat lagi dia bawa benda ni. Bagus. Ini adalah Daniar, menantu Rosmah. Daniar. Lelaki ini sekarang merupakan top 5 richest di Malaysia. Dan mungkin top 2 richest di Kazakhstan. Dia buat bisnes apa? Dia buat bisnes menjaga amanah akaun Rosmah untuk Datin Rosmah. Okey. Jadi kerja dia memang penting, dan kerja dia untuk memastikan duit ni 7 generasi adalah untuk anak-anak dia yang berada dan merupakan rakyat Kazakhstan. So adalah penting kita kenal siapa menantu Datin Rosmah, kerana orang ni sekarang menguasai, dan mungkin kalau kita tidak ambil tindakan, mungkin orang ni akan mengambil semua duit rakyat Malaysia. Okey. Ini satu perkara yang sangat mendebarkan. Okey. Ada lagi Saudara Dipak? Last. Okey. So
Saya datang ni atas kepentingan rakyat. Saya bukan datang sini untuk kepentingan sendiri, untuk mana-mana parti politik. Abang Zaid marah saya tak sokong Pakatan Harapan. Bismillah, tak apa. Saya terima hakikatnya. Saya tak marah. Tak apa. Terkilan. Okay. Terkilan. Tapi Itu saya ni terkilan. bukan seorang ahli politik. Ya. Saya datang ni untuk membuka mata rakyat Malaysia. Siapa sebenarnya Najib Razak dan Rosmah Mansor. Ya. Dan adalah sangat penting pada waktu ini untuk duit yang telah dicuri dari rakyat Malaysia dikembalikan kepada rakyat Malaysia menerusi cadangan-cadangan yang saya telah memberi kepada Datin Rosmah. Sekiranya rakyat Malaysia tidak membantu niat saya untuk memaksa, mendesak, memujuk Datin Rosmah untuk mengembalikan duit ni untuk bertaubat, maka akhir kata rakyat Malaysia akan makan telur. Itu pun telur yang sudah rosak. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Saudara Dipak. Dan saya akan berbincang dengan Saudara Dipak untuk kita buat satu lagi perdedahan seterusnya, insya-Allah. 100% menyokong mana-mana parti yang bersih, tapi saya nak semua rakyat Malaysia bergabung demi kestabilan. Jadi ini bukan soal parti bagi saya, ini soal untuk memastikan kita ada semua parti yang bersih dan watak-watak yang tak bersih dalam parti-parti itu mesti dikeluarkan, disingkir. Dan kalau boleh parti yang tak bersih pun keluarkanlah. Kalau parti itu masih berdegil, tak boleh dibersihkan, diganti. Ada parti yang penunggang bangsa Melayu, penunggang agama dan sebagainya, itu kita harap rakyat bijak membuat pilihan. InsyaAllah rakyat bijak. Pilihan raya umum yang ke-15 akan tak tahu bila, mungkin bubar dia minggu depan, mungkin tahun depan, kita pun tidak tahu. Baik, Saudara Dipak, saya ingat saya nak bacakan komen-komen di dalam social media. Kita ada live kita ni turut disiarkan di dalam TikTok dan juga di YouTube, di Jom Channel. Saya bacakan dulu soalan-soalan ataupun komen daripada penonton. Ini saya ambil daripada TikTok, daripada Muzamil Lidiamel. Kerajaan perlu cari jalan dapatkan balik 100 bilion dari Najib Rosmah. Bankrupt dan rampas. Ini mungkin satu cadangan. Saya setuju dengan cadangan ini. Mereka harus dipaksa. Mereka harus dipaksa. Apa jua kekerasan secara undang-undang harus diambil. Sekiranya ini tidak berlaku, duit ini akan hilang. Hilang ke mana? Bukan kepada rakyat Malaysia. Hilang ke Kazakhstan. Jadi ini harus dibuat. Baik. Ini satu cadangan yang menarik, satu pendedahan yang begitu berani. Saya pun dah berpeluh-peluh ni. Baik, saya baca. Kes Altan Toya mesti dibuka semula. Siapa dalang dalam pembunuhan Altan Toya itu, Dipak? Habis rakyat Malaysia macam mana? Mungkin saudara boleh jawab ataupun saudara mungkin nak reserve. Sebab saya bimbang juga tentang keselamatan saudara Dipak ni. Tak apa, saya boleh jawab. Sebenarnya kes Altan Toya ni mesti dibuka. Dan saya harap ia dapat dibuka kembali. Saya biar itu ke institusi kehakiman untuk membuat pendekatan kembali, mengimbas kembali kes ini. Sekiranya kes ini dibuka, saya pasti penjenayah yang bernama Rosmah Mansor yang pada malam itu telah memberi arahan kepada ADC Datuk Seri Najib, iaitu Datuk Musa, untuk mengambil tindakan membunuh Altan Toya, akan mendapat padahnya. Rosmah Mansor pasti akan didapati bersalah. Pasti ya? Pasti. Baik. Wah, ini lagi panas ni, walaupun aircon dah sejuk tapi saya dah panas Baik, saya bacakan lagi soalan-soalan ataupun cadangan Saya ambil daripada Azizan Muhammad Zain daripada YouTube Salam moderator, duit tu hak negara, patut pulang pada semua rakyat Malaysia.
sebab semua rakyat kita menderita, bukan orang UMNO saja, Saudara Dipak, akibat geng UMNO sakau. Lagi mungkin ada ulasan daripada Saudara Dipak. Saya sangat setuju dengan Saudara Azizan. Cik Azizan ni, Ya. saya setuju 100% dengan cadangan Cik Azizan. Malangnya yang ada kuasa atas duit ni adalah Rosmah Mansur. Dan untuk Rosmah Mansur memulangkan duit ni, sekiranya dia memang dia berjiwa besar dan dia ingin memulangkan duit ni, dia dah pulangkan lama dulu. Tapi kita masih mencuba. Hari ini kita buat interview ni untuk memberi cadangan yang mulia kepada Datin Rosmah untuk memulangkan duit ni. Option pertama, kembalikan kepada rakyat Malaysia. Option kedua, kembalikan kepada UMNO. Option ketiga yang saya rasa Datin Rosmah akan pilih adalah untuk memberi duit tu kepada menantu beliau, kerana menantu beliau sekarang mempunyai hak atas duit itu. Ya, UMNO lagi dia bagi pandangan. Okey, baik. Saya nak bacakan satu soalan di Facebook daripada Alif Al-Jengkawi. Setuju dengan Saudara Dipak, tapi nak tanya, kenapa sekarang baru nak lawan? Kenapa tak lawan terang-terangan dulu? Ini pun soalan yang saya nak tanya. Saya setuju dengan soalan Alif Al-Jengkawi. Abang Zack, Tuan Alif, sebenarnya kalau Tuan Alif tahu, Abang Zack tahu, sudah 10 tahun saya berjuang. Sampai saya pun hampir bankrupt pada suatu seketika. Saya berjuang untuk mendedahkan siapa sebenarnya Rosmah Mansur, dan apa yang telah dia buat kepada Najib Razak, apa yang telah buat kepada keluarga Tun Razak, dan yang paling perit, apa yang telah terjadi kepada rakyat Malaysia kerana beliau seorang. 10 tahun. 10 tahun saya sudah berjuang. Dan waktu itu Saudara Dipak ni mungkin ada menerima ancaman ugutan. Pelbagai. Ya, saya ada terbaca juga. Untuk 7 tahun saya tak boleh keluar daripada Malaysia. Pasport saya telah tahan. Saya tak boleh keluar Malaysia. Saya ada lebih kurang 20 syarikat di SSM. Semua syarikat saya dibeku. Bank account saya, Cik Alif, telah dibeku. Selepas pilihan raya baru dibuka, Cik Alif. Wah. Ini hakikatnya. Okey. Dan masih suka UMNO? Saya bukan suka UMNO yang barah. Saya suka UMNO yang telah membina Malaysia. Baik. Track record mereka. Baik. Okey. Kita bacakan komen seterusnya ni. Saya ambil daripada YouTube, daripada Abang Adi. 100 bilion babi pun boleh hilang akal. PDRM boleh keluar warrant kat Interpol, freeze semua nama GB and family selagi Perdana Menteri tak telus dan penakut, memang takkan terbongkarlah semua cerita-cerita ini. Ya, saya sangat setuju kalau inilah pandangan daripada Saudara Abang Adi ini untuk kita bawa kepada kerajaan Malaysia tentunya, terutamanya pihak yang berkuasa. Apa pandangan Saudara Dipak? Ini harus dibuat. Ini harus dibuat. Tetapi kerana kerajaan yang tidak stabil, tidak ada ramai ahli politik yang berani mengambil tindakan sebegitu keras ke atas mereka. Tetapi mereka memang harus, tindakan seperti ini harus dilaksanakan. Baik, saya ambil lagi komen daripada YouTube sebelum saya nak sambung lagi bertanya kepada Saudara Dipak. Daripada Prof Kamura, siasat juga Dipak ni. Aku pun boleh cakap macam-macam tanpa bukti. Kalau video curi-curi ambil pun jadilah. Okey. Prof Kamura, salam. Apa khabar? Saya dah ambil tindakan mahkamah dengan semua bukti di mahkamah. Semua bukti ni di dalam domain public. Saya ada 8 kes dengan semua bukti, termasuk duit yang telah diagihkan, termasuk semua transaksi yang telah diagihkan. Kes-kes ni masih di mahkamah. Harap dan tolonglah berdoa untuk saya memenangi kes ini, supaya kes ini mendapat satu cara di mahkamah, mendapat trial. Sekiranya kes-kes saya
mendapat trial di mahkamah, maka semua cerita ni akan buka di mahkamah. Pada masa ni Prof Kamura boleh buka fail mahkamah untuk lihat atas nama saya. Ada 8 kes. Baik. Ya. Satu lagi saya nak tambah mungkin. Bagi jawab Prof Kamura Ya. ni. Ini baru siri pertama. Ya. Siri pertama ni kalau saudara Lipat sudi untuk siri seterusnya mungkin dengan menampilkan bukti-bukti yang seperti saudara Lipat sebutkan tadi, penyata bank dan sebagainya itu mungkin kita akan bawa. Tunggu saudara Prof Kamura. Saya sedang cuba nak nego dengan saudara Lipat untuk siri seterusnya. Okey. Baik. Ini ada lagi komen dan cadangan daripada YouTube. Banyak sangat laju betul di YouTube ni. Daripada Wish Liut, rampas semua harta si banduan penyamun penyangak untuk ganti duit yang dia curi dan bayar faedah hutang 1 MDB yang dia buat. Apa pandangan saudara Lipat? Sebenarnya semua ni seharusnya telah dibuat dah. Saya pun tak faham kenapa perkara ini masih tak dibuat. Betul. Kalau di mana-mana negara, di luar negara, seorang pencuri yang kaplokrat, yang penyangak, dah ada bukti, kenapa kita belum rampas harta beliau? Ya. Saya pun setuju dengan apa yang saudara Lipat utarakan. Kan saya nak beralih di Facebook. Facebook pun boleh tahan juga. Okey, ni komen ataupun cadangan daripada Singa Berdiri. Wow. Lipat, you buat laporan kat SPRM. Jika benar, buat sidang media. Jika laporan tak jalan, dah penat politik Lipat ni. Apa pandangan saudara Lipat? Salam Singa Berdiri. Saya dah buat laporan SPRM. Sila Singa Berdiri tolong Google kan. Dah lama dah buat laporan SPRM. Bila tu? Semasa 2013, 2014, 2012. Dan ketika itu Najib Razak jadi Perdana Menteri. Sebelum dan selepas pun saya dah buat laporan. Okay. Ya. Sebelum dan selepas.